Shalom kaum wanita sekalian, 姐妹们平安。 kita bersyukur pada saat ini kita bisa kembali mengikuti persekutuan meskipun melalui YouTube, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. 感谢神，今天我们还在 YouTube 里会面，纵然还在线上，但是希望我们的喜乐不会减少。 Minggu ini kita merayakan Hari Pahlawan. 这个星期我们庆祝印尼的英雄日子， Oleh karena itu saya memilih tema kita hari ini yaitu pahlawan keluarga. 今天我的讲题的题目就是家庭里的这个英雄。 Sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan, saya mengajak kita menaikkan satu lagu yaitu Berkat Kemurahan-Mu, karena kita mau mengingat kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita. 还没听到之前，我们先来听一首诗歌，就是纪念你的恩典，因为我们从来没有缺少过神赐给我们的恩典。 Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. 我们一起来，可以随着机前的，可以来一起来歌唱。 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Sebagaimana tadi saya mengatakan tema kita yaitu pahlawan keluarga. 就好像我们的今天的讲题是家庭里面的英雄， Yang artinya kita mau menjadi berkat bagi keluarga kita, bahkan bisa kepada orang yang lebih luas lagi. 就是让我们成为我们家庭里面的一个可以祝福他人，也成为我们周遭人的祝福。 Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yaitu Jadikan Aku Saluran Berkat. 还没听到之前，我们同样来颂赞一首诗歌，就是让我成为你流通的管子。 Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya.述说耶稣基督慈爱故事，述说他赦罪大能。别人信主要劝你去见证，生活是颗强明灯。借我赐恩福，借我赐恩福，借我生命荣耀主名，借我赐恩福，救主为我救，借我赐恩福，是他人的救。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. 我们一起来做一个祷告。 Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, Engkau beri kesempatan kepada kami untuk beribadah saat ini. Kami sebentar lagi mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan juga firman-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami dan keluarga kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kaum wanita sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. 姐妹们，今天我们的经节是从出埃及记的第2章第1要念到第4节。 Saya akan membacakan untuk kita sekalian. 我们听米亚传道来读这个整段的经文。 Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat lagi menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil.
Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu di antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Kaum wanita sekalian, pada suatu kali saya menyaksikan sebuah drama Korea yang judulnya Under the Queen's Umbrella. 姐妹们，有一次我看这个韩剧，它的它的名字就是扇子下的王后。 Drama ini berkisah tentang seorang ratu yang sangat cerdik, sangat bijaksana di dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi putra-putranya. 这个故事说到一个皇后，她非常有智慧的，也非常有能力的，怎么样来养育让她的王子们可以很好的长大起来。 Kita tahu hidup di istana itu penuh dengan persaingan untuk menjadi penerus tahta. 当然，要成为皇帝的继承人，生活在皇宫里的是非常复杂、非常让人很害怕的一件事。 Ada persaingan di antara anak-anak raja, di antara para selir. 在皇宫里面的皇后以及这些后妃们，以及所谓的王子们，也常常会争斗。 Mereka berusaha dengan berbagai cara bagaimana supaya anak raja yang lain itu akan punya masalah dan akhirnya nanti tidak bisa menjadi putra mahkota. 他们里面都勾心斗角的，好让其他的王子有缺点，以至于不能够继承王位。 Nah, sang ratu ini dengan berbagai caranya, meskipun banyak orang yang mencoba untuk mencelakai putra-putranya, dia selalu bisa mengatasi setiap masalah dengan baik. 那这位王后就非常有智慧的，纵然很多周遭的人想要绊倒他们，以至于她的孩子不能够继承王位，但是这个皇后很有智慧的，带着保护她的孩子们。 Sehingga pada akhirnya salah satu dari putranya berhasil menjadi seorang putra mahkota yang akan menjadi penerus tahta nantinya. 所以这个皇后的其中一个孩子就安立成为一个皇太子，以后会接续成为皇帝。 Kaum wanita sekalian, hal ini mengingatkan kita bahwa seorang wanita punya peran yang besar. 这段故事告诉我们，成为女人，我们有扮演很大的角色。 Dia bahkan bisa berhasil mempersiapkan seorang pemimpin di masa depan. 一个母亲可以装备她的孩子，以后成为一个领导者。 Melihat drama ini membuat saya juga merasa kagum dan ingin menjadi seperti ratu itu. 看了这部短剧的话，我觉得我自己很想，就好像这个皇后这样有智慧， Yang begitu cerdik dan bijaksana di tengah-tengah berbagai masalah sekalipun. 纵然在这么多的这些诱惑、困难当中，她还是很有智慧的，一一的会解决掉。 Hal ini juga mengingatkan saya kepada tokoh wanita yang tadi kita baca di dalam perikop dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. 这件事也提醒我，在这个刚才我们读的这段经文里面，出埃及记第2章的这个故事里面的一个妇人。
Kita akan belajar dari seorang ibu bernama Yokebed. 我们要学习这个妇人就是 Yokebed。 Bagaimana di tengah segala situasi yang sangat sulit, dia mampu bertahan dan dia juga masuk di dalam rencana Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin besar. 在这样困境的环境当中，神怎么样预备他以后在这个救赎工价里面有份？ Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kisah ini. 从这个故事里，我们要学习3个功课。 Yang pertama yaitu bertahan di masa sulit. 第一个功课就是在困难当中，我们要坚持下去。 Kaum wanita sekalian, Yokebed mengandung di tengah situasi di mana saat itu Raja Fir'aun sedang mengeluarkan perintah bahwa setiap bayi laki-laki dari anak Israel yang lahir harus dibunuh. 这个事件发生在当时的这个埃及王下了一道命令，就是所有埃及的婴孩，男婴孩还没有刚出生的就要把他杀死，不可以让有男孩存活。 Karena pada waktu itu jumlah orang Israel itu berkembang sangat pesat. 因为这个以色列民的妇人很会生意，而且他的这个人数加添到了很庞大的一个数字。 Orang Mesir khawatir, jangan-jangan nanti mereka bersekongkol dengan musuh dan membuat Mesir dikuasai oleh mereka. 所以埃及人就非常的害怕以色列民与其他的民族联合在一起来攻打埃及人。 Oleh karena itulah Fir'aun kemudian mengutus 2 orang bidan dan supaya mereka melakukan misi itu, yaitu ketika mereka membantu proses persalinan, kalau bayinya lahir laki-laki, maka mereka harus segera membunuhnya. 所以法老就下了一个命令，就是招了2个收生婆来，告诉他们说：你们在以色列民的妇女当中接生的时候，若是男孩的话，就马上把他弄死。 Bayangkan kalau misalnya waktu itu kaum wanita juga mengandung di tengah suasana yang demikian. 我们可以想象，若是一个妇人在那个时候怀孕的话， akan dipenuhi dengan kecemasan, anakku ini laki-laki atau perempuan ya? 当然会非常的害怕，我怀的这个胎是男婴还是女婴呢？ Apalagi pada masa itu belum ada USG. 特别是当时也没有这些仪器能够预测到怀孕的是男的是女生。 Tetapi di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan seperti itu, Yokebed tetap bertahan mempertahankan kandungannya. 纵然在这样的环境之下，这个婴孩的母亲还是不维护着他的这个孕期， Hingga pada akhirnya tibalah masa bersalin. 所以到最后他把孩子生下来了。 Dia dibantu oleh 2 bidan yang juga disuruh oleh Raja Fir'aun tadi. 他同样也是被法老差派的2个这个接生婆帮助他生产。 Tetapi 2 bidan ini memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika dilihat bayi Musa begitu elok, dia tidak melakukan perintah Raja Fir'aun. Dia membiarkan bayi itu tetap hidup. 当这个接生婆看到出生的婴孩这么俊美的话，他们下不了手来弄死他，所以他就随着这个婴孩交给他的妈妈，让他可以成长出来。 Mereka tetap membesarkan bayi Musa sampai berusia 3 bulan. 这个妈妈就把这个婴孩养在家里，直到3个月了。 Raja Fir'aun menyadari bahwa rupanya ada anak-anak laki-laki yang lahir yang dibiarkan hidup. 所以最后法老晓得，原来有很多的男婴孩出生了。 Para bidan mengatakan bahwa perempuan Israel itu mereka kuat-kuat, bidannya belum datang, bayinya sudah lahir. 所以他们就这个法老王就这个2个收生婆，但是收生婆回答说，希伯来人的妇人非常的强壮，我们还没接生，他们都已经把孩子生出来了。 Maka Fir'aun pun mengeluarkan perintah yang baru. 所以法老再次下一道命令， Dia menyuruh kepada seluruh rakyatnya supaya anak laki-laki orang Israel yang tadi tidak jadi dibunuh oleh bidan supaya dilemparkan ke dalam sungai Nil. 所以法老就下这道命令，那些接生婆让他们还生存的婴孩
纵然现在还活着，就要把他们丢在河里。 Kaum wanita sekalian, ini tentu membuat Ibu Yokebed ini semakin was-was, bukan? 当然，这个妈妈会非常的担心，也害怕。 Dia selalu merasa terancam, jangan-jangan nanti anak ini menangis, lalu tetangganya orang Mesir mendengar, dan kemudian anaknya akan diambil dan dibuang ke Mesir. 所以他胆战心惊的把孩子带到3个月，因为孩子一哭的时候很洪亮的声音，怕隔壁邻居是埃及人会把这件事告诉给兵丁，然后孩子会丢到河里去。 Kaum wanita sekalian, kita selama ini mungkin juga mengalami situasi yang sulit. 姐妹们，也许我们当中也正在经历这样困难的状况， Kita mungkin merasa terancam. 我们可能觉得受威胁了， Kita bingung, nggak tahu harus seperti apa. 我们也不晓得该怎么办。 Tetapi ketika kita mau terus bertahan bersama dengan Tuhan, 但是如果我们坚持与神求神与我们在一起的话， Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. 那神一定会为我们预备许多扇的门，让我们可以走出这些困难。 Seperti Yokebed ketika dia mengalami situasi yang tidak mudah, Tuhan mengirimkan para bidan sehingga mereka punya belas kasihan dan tidak membunuh bayi Musa. 就像摩西的妈妈有给一样，神差派2位这个接生婆，但是接生婆没有忍心的把孩子弄死，同样的让他们可以活起来。 Bertahan di masa-masa sulit bersama dengan Tuhan akan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. 在困难的日子，假如我们依靠神的话，我们会更容易的坚持下去。 Selalu ada jalan, selalu ada penolong dari Tuhan. 从神那里常常会给我们出路，也会有帮助者来帮助我们。 Hal kedua yang kita pelajari dari Yokebed yaitu bijak di dalam bertindak. 第二个就是我们要学习的，就是有智慧的在行动方面。 Di dalam situasi yang sulit seperti itu, jika kita tidak berhati-hati di dalam bertindak, maka akan bisa membuat masalah menjadi semakin runyam. 在这样困境当中，假如我们没有智慧的、很有次序的把它弄好的话，当然会引起其他的问题。 Tuhan memberikan hikmat kepada Yokebed, dia membuat sebuah keranjang, memasukkan bayi Musa ke sana, lalu diletakkan di Sungai Nil. 所以，上帝赐给有给贝一个智慧，就是让他可以做一个蒲草的箱子，然后把婴孩放在箱子当中，让它流放在这个河水。 Tidak sampai di situ, dia juga menyuruh kakaknya untuk mengawasi dari jauh. 不单单这样，他也叫他的女儿，更大的女儿，看看这个箱子里面的弟弟怎么办呢？飘到哪里去了？ Pada suatu ketika Putri Fir'aun sedang mandi di sungai bersama dengan para dayang-dayangnya. 就是那一次，这个法老的妹妹公主在那里，在尼罗河旁边玩水，以及她的一般的使女们。 Ketika para dayang-dayangnya sedang jalan-jalan, tiba-tiba Putri Fir'aun melihat ada sebuah keranjang di sana. 所以当他们在河边游玩的时候，玩戏水的时候，突然他们发现有一个箱子， Dan dia mendengar suara tangisan seorang anak. 而且他也听到了一个婴孩在哭。 Lalu dia memanggil para dayangnya dan suruh mengambil keranjang itu. 所以他就叫他的使女们把这个箱子拿过来。 Dan di situ nampaklah bahwa ada seorang bayi di dalam sebuah keranjang. 所以他就看到在这个箱子里面有一个男婴孩。 Putri Firaun langsung tahu bahwa ini pasti bayinya orang Ibrani karena ayahnya sudah memberi perintah setiap anak laki-laki yang masih hidup disuruh dibuang ke Mesir, ke Sungai Nil. 这个公主马上晓得，这是她父亲给的一道命令，就是所有希伯来夫人所生的男婴都要丢到尼罗河的河中。 Dan uniknya, si kakak ini langsung datang kepada Putri Firaun dan memberikan sebuah solusi. 但是很特别的，这姐姐马上到公主身旁说，给她一个建议。
Langsung dikatakan, apakah putri mau saya panggilkan seorang inang penyusu bagi anak ini? 所以他就问法老的女儿说：“公主，是不是我可以为你找一个可以喂这个婴孩的奶妈呢？” Putri Fir'aun menyetujui hal tersebut. 那这公主就许可了。 Dan ternyata yang dipanggil adalah ibu kandung sendiri dari bayi ini. 所以被叫到来跟前的就是婴孩的亲生的母亲。 Putri Fir'aun menyuruh ibu ini, yaitu ibu Yokebed, untuk membawa pulang bayi itu dan menyusuinya sampai anak itu nanti besar. 所以公主就法老的女儿就把婴孩交给这位母亲，叫她带回家喂养他，喂奶喂到他更长大一点。 Dan bahkan Putri Fir'aun mengatakan, aku akan memberikan upah kepadamu. 甚至法老的女儿说：“我会给你工价。” Hal ini sangat tidak terduga sepertinya. 这件事看起来是不能够想象到的。 Kok bisa seorang anak kecil bisa dengan berani menghadap Putri Fir'aun memberikan jalan keluar dan itu menguntungkan keluarga mereka? 为什么这个小女孩这么勇敢的到法老的女儿跟前，给她一个意见，然后这个意见法老的女儿接受了，而且为他们家里带来不少的日用品的用费？ Menguntungkan dalam hal apa? 那他们得到什么利益呢？ Yang pertama, mereka bisa merawat bayi mereka sendiri tanpa rasa takut. 第一就是他们不用害怕的喂养自己的孩子。 Yang kedua, mereka bahkan mendapatkan upah. 第二，他们得到为了养这个孩子，他们有了工价。 Di sini kita melihat bijaknya kedua wanita ini, yaitu Yokebed dan anak perempuannya. 这里我们看到有两位女生很特别的，非常聪明，就是有 Yokebed 跟她的女儿摩西的姐姐。 Mereka bisa memikirkan suatu cara yang baik. 他们能够合一的有一个好的方式，正确的方式。 Jika kita melihat tindakan Miriam, kita bisa tahu bahwa dia dididik juga dengan baik oleh ibunya. 假如我们看她的姐姐米利安，我们可以晓得这个姐姐从小是被妈妈很好的教导了。 Kaum wanita sekalian, di tengah situasi yang kadang tidak mudah, kita harus bersikap tenang dan berpikir dengan jernih. 所以姐妹们，在这样不稳定、不平定的状况当中，我们的思维常常要安定下来，先静下来。 Kita jangan terburu-buru bertindak, terburu-buru berkata-kata yang nantinya justru akan memperburuk keadaan. 我们不要匆匆忙忙的做一个决定，或者做一个什么行为，以至于造成后果是另外一个问题又出来了。 Kita perlu terus berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga dalam situasi-situasi mendesak kita bisa tahu harus melakukan apa. 我们首先要恳求神给我们智慧，让我们晓得怎么做，我们怎么样来思维它，然后把这件事好好的把它完成。 Seperti firman Tuhan mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 就好像圣经里面告诉我们的，智慧的开端是由敬畏神的开始。 Sebagai seorang ibu di dalam keluarga, kita harus memikirkan banyak hal supaya keluarga kita tetap dalam kondisi yang damai, sejahtera, rukun satu sama lain, semua bisa tercukupi dengan baik. 成为一位母亲，在家里扮演的角色其实非常的繁多，非常的多。要成为一个调和者，在家里我们要供应孩子们、丈夫们的需要，以及让这个家庭的氛围成为一个很温暖的家。 Tidak jarang mungkin anak-anak kita mereka berselisih satu sama lain. 不少家庭的孩子们当然会有一些的问题，都会吵闹的。 Maka kita perlu bertindak dengan bijaksana supaya tidak memperkeruh keadaan. 所以做母亲的要有很智慧的帮他们解决问题，不至于造成其他的问题。 Jika kita berhasil bertindak bijaksana di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, 纵然在非常困难的环境当中，假如我们有智慧的来为他们完成这件事的话， maka kita bisa melihat bahwa semuanya bisa terselesaikan dengan pertolongan Tuhan. 那我们就可以看到，借着主的帮助，我们能够把凡事都靠着主把它解决好。 Yang ketiga, kita belajar
dari Ibu Yokebed ini yaitu dia tidak egois. 第三，我们可以从摩西的母亲尤菲本米斯这里学习到，她不自私。 Ketika Musa sudah mulai besar, tidak perlu lagi ASI, 当摩西已经开始到断奶的时候， maka Ibu Yokebed ini membawa anaknya kepada putri Firaun. 所以这个尤菲本就是摩西的妈妈，把这个婴孩抱回给这个公主，就是法老的女儿。 Dan membiarkan Musa dididik sebagai seorang pangeran di istana Mesir. 让摩西可以在法老的宫殿里被教导成为一个王子。 Seorang ibu tentu tidak akan begitu mudah melepaskan anaknya untuk menjadi milik orang lain. 当然，成为一个亲生的母亲不容易的，把自己亲生的孩子交给别人来教导、来养育。 Apalagi dia sudah mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak itu. 特别是她怀胎了9个月，然后很困难的把他生出来，然后自己把他喂养养大，奶大到他一个程度。 Tentu sudah ada ikatan batin di antara mereka. 当然，他们之间的这个关系是非常密切的。 Tetapi Bu Yokebed ini tetap bersedia menyerahkan anaknya kepada putri Firaun. 但是这个妈妈就是有个愿意把婴孩交回给法老的女儿。 Mungkin tanpa sepengetahuannya, dia tidak tahu bahwa memang inilah rencana Tuhan untuk mempersiapkan Musa menjadi seorang pemimpin di masa depan. 当然，他完全不理解，还不了解，这是神一部分，让以后摩西成为以色列民的领导者。 Saat itu dia hanya memilih untuk taat, 那个时候，他只选择顺服， rela berkorban, 愿意牺牲， menyerahkan anaknya sendiri kepada orang lain. 把他亲生的孩子交给其他的人， Bahkan juga yang berbeda kebangsaan dengan dia. 甚至这个喂养他孩子的人是与他不同种族的人。 Tetapi karena pengorbanannya, karena kerelaannya, dia sudah turut ambil bagian di dalam rencana Tuhan yang besar. 因为他的顺服，因为他完全的相信，他已经参与在了主许可他参与在神号这个大的计划里面。 Musa akhirnya menjadi seorang pemimpin yang besar, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 后来摩西成为一个领导者，就是把以色列人从埃及为奴之地，把所有的都领出来了。 Kaum wanita sekalian, kita belajar untuk berkorban untuk orang lain. 姐妹们，我们要学习怎么样为他人做牺牲。 Tentu saya tidak perlu mengajari lagi karena seorang ibu pasti sudah banyak hal yang dikorbankan untuk anak-anaknya. 当然，我不需要一一的告诉姐妹们，我们做母亲要牺牲什么，因为作为每个母亲已经付上很多的牺牲了。 Mengorbankan waktunya, mengorbankan miliknya untuk kebaikan anak-anaknya. 花了他所有的精力、时间，他所能做的一切，只为了把孩子养大养。 Pengorbanan kita mungkin tidak akan pernah ada habisnya. 当然，我们作为母亲的这个牺牲，从来不会到某个阶段就没有用到的，不可能的。 Seperti lagu Kasih Ibu, 就好像一首诗歌《母亲的爱》， dikatakan kasih ibu itu selalu memberi dan tidak mengharapkan kembali. 母亲的爱就常常给予，从来没有想过要把它收回来回报。 Tetapi percayalah bahwa setiap pengorbanan kita tidak akan sia-sia. 所以我们要相信，所有我们付出的、我们牺牲的都不会白费的。 Kita mungkin sedang mempersiapkan seseorang yang akan menjadi besar di masa depan. 我们喂养的、我们教育的现在这个孩子，可能以后他是一个很棒的领导者。 Jika kita menolong mereka untuk menjadi anak-anak yang tangguh, 假如我们坚持的把他教育他成为一个坚强的孩子的话， apalagi saat ini anak-anak generasi Alpha dibilang generasi strawberry. 尤其现在的这一阶段的孩子们，我们称它为草莓的时代。 Mereka tidak tahan dengan kesulitan hidup.
这些出生在草莓时代这些的，我们称为草莓时代的孩子们，不能够吃苦。 Mungkin kita bisa menjadi contoh bagi mereka bagaimana kita sudah berjuang melewati masa-masa sulit. 也许我们可以给成为他们的一个榜样例子。我们也曾经年轻过，我们怎么样的度过了这些难关又难关，困难又困难。 Kita juga bisa menolong mereka untuk bijak di dalam bertindak. 我们可以教导他们怎么样有智慧的在行动上，我们要有智慧，先有智慧才行动。 Peka mengamati situasi yang terjadi 敏锐的看待到底发生了什么事， dan tidak sembarangan bertindak yang justru akan semakin memperparah keadaan. 不随便的做出行为，然后造成其他的问题。 Dan juga semangat untuk berkorban satu dengan yang lain 而且愿意彼此的为他人，彼此之间愿意做牺牲，做一些的牺牲。 supaya di dalam keluarga tidak perlu ada persaingan, tidak ada rasa iri hati dan sebagainya. 以至于在家庭里，我们不会有争斗，也不会有嫉妒这件事。 Mari dengan semangat Hari Pahlawan kita terus mendorong diri kita, kita pun bisa menjadi pahlawan-pahlawan di dalam keluarga kita. 因着我们今天是纪念印尼的英雄日子，让我们自己成为家庭里面的一位女英雄。 Kalau ketika anak-anak kita, cucu kita mengenang kita, mereka akan mengingat bahwa kitalah pahlawan iman mereka. 假如孩子、孙子们纪念我们，以后纪念我们的话，他们会纪念我们是他们的奶奶或者是妈妈，是一个最好的女英雄。 Mari kita terus berjuang di dalam masa-masa yang masih Tuhan percayakan kepada kita. 所以在神还给我们的这些日子，我们不断的努力。 Dengan bergantung kepada Tuhan, kita pasti akan berhasil memenangkan pertandingan iman kita. 就是靠着主赐给我们的能力，让我们在奔跑这个信心的道路上，我们可以成为一个得胜者。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari Ibu Musa yaitu Yokebed bagaimana dia tetap bertahan di tengah kesulitan yang dihadapi dalam ancaman, dalam ketidakpastian, dan dia dengan bijak mengambil sikap, mengambil tindakan sehingga justru mendatangkan kebaikan bagi keluarga mereka. Dan kami pun belajar untuk terus berkorban satu dengan yang lain, tidak memikirkan diri kami sendiri. Kami belajar untuk mengalah karena ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan, yang akan Tuhan siapkan melalui kami, anak-anak kami di masa depan. Mereka akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin。 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 谢谢姐妹们，耶稣祝福大家。